Balik pada persoalan ni, kesannya apa? Kesannya orang keliru mana satu ajaran Islam. Bila superstition, karut-marut, cerita pelik-pelik masuk, kadang-kadang ramalan kiamat, kita bagi tahu non-Muslim baca ni, pada berapa hari bulan akan kedengaran sekian-sekian, tiba-tiba tak kedengaran, apa jadi? Dan dakwaan-dakwaan yang kadang-kadang menyebabkan orang hilang nak beramal. Kalau buat yang ni dapat syurga sekian-sekian. Siapa yang belanjakan 1 dirham untuk satu ni dapat syurga berpuluh-puluh. Itu tak apa lagi, hadis tak sahih. Siapa yang isi borang ni, terutama menjelang bulan puasa ni, pahala dia untuk satu arwah, untuk satu roh, harga RM20. Cuba tengok borang yang keluar ke internet. Hidup mau bayar, mati pun lagi mau bayar. Ingat ada tol tak dunia ya, di akhir tak ada tol lagi. Seolah-olah siapa yang kaya masuk syurga. Mana duit ni semua pergi? Ratus-ratus ribu, puluh ribu sekurang-kurangnya. Sesuatu pusat, sesuatu tokoh yang kutip dengan borang yang ditentang oleh Martin Luther, indulgences yang ditentang oleh Martin Luther di dalam Kristian, akhirnya masuk ke dalam Islam, kemudian bukan ke dalam Islam, di kalangan umat Islam. Isi borang untuk arwah, isi borang untuk arwah. Kalau kita kata tak betul, dia kata no, mereka bukan mazhab Syafi'i. Dalam sebenarnya Imam Syafi'i kata bacaan pahala tak sampai. Ada ulama kata bacaan pahala sampai, itu cerita lain. Kita duduk seorang-seorang baca Fatihah, kemudian kita kata ya Allah berilah pahala Fatihah pada kawan saya yang meninggal. Yang tu khilaf di kalangan ulama. Ibnu Salah umpamanya kata sampai. Dia kata Allah maja'al ma qara'na hadza li fulan wa fulan. Ya Allah, apa yang aku baca beri pahala untuk fulan dan fulan. Kalau Allah mustajab sampai, kata Ibnu Salah. Tapi itu pun khilaf. Ibnu Katsir menyokong pendapat tidak sampai. Tapi bila ambil upah, cerita lain. Baca Quran untuk dapat upah, artinya awak tak dapat pahala. Bila awak tak dapat pahala, macam mana awak nak sedekah pahala? Kita kerja, dia kata kalau saya kerja nanti saya dapat gaji, saya bagi kat mak. Tapi kita kerja yang tak dapat gaji, kita dah ambil awal dah belanja dah. Tapi satu-satu pusat, saya tahu toko dapat 5-60 ribu, terutama menjelang bulan puasa. Sebahagian orang rasa saya tak apa, mak saya baru ni saya dah buat dah kat dia 20 ribu. Saya tengok satu borang baru RM20, itu pun dah banyak pahala. Kalau saya bayar 20 ribu, banyak pahala hantar biru ni. Agama jadi mainan. Agama jadi mainan. Sebab itu kita minta kekal keaslian Islam. Islam yang mana Nabi dan para sahabat bertungkus lumus membawanya. Jika Islam itu boleh dibayar melalui duit selepas orang mati, hanya boleh dibuat dengan amalan-amalan tertentu, selesai masalah manusia di akhirat, Nabi tak perlu berjuang sehingga dia diperangi, dia dibunuh dan dia diusir. Sebab itu kita kembali kepada keaslian agama. Ini penting, terutama anak-anak muda yang ada. Terima kasih.